Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqima wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, maka disyarak menghadap kiblat itu berbetulan dengan sekalian badannya. Tubuh kita ni kena betul dengan Kaabah semua. Maka jika keluar daripada berbetulannya, jika dengan setengah badannya sekali pun tidak sah semayanya. Ini tiba orang yang duduk betulan dengan Kaabah Baitullah. Atau setengah tubuh pun tak boleh lah, kena betul molek. Dan harus meninggalkan berhadap kiblat. Maksud boleh kita tak berhadap kiblat lah. Sama ada semaya fardu atau sunat pada semaya syiddatul khawf, pada perang yang harus, yakni semaya ketika peperangan, itu syiddatul khawf. Seperti perang muslimin akan kufar, dan perang ahli adli akan burah. Burah tu mana jamak pada barin burah, orang yang deraka kepada kerajaan Islam, pemberontak lah, pemberontak dia panggil, ataupun panggil kabut. Orang yang deraka kepada kerajaan Islam panggil burah. Maka perang nampak tu tak raja. Maka semaya ia betapa sedapatnya. Boleh semaya setara mana, balas mana lah. Dan tak wajib qada atasnya. Maka satu turun di bawah sikit. Yakni semaya orang yang sangat takut. Itu mana syiddatul khawf. Setengah daripada takut yang mengharuskan bagi tinggal berhadap kiblat itu takutnya luput waktu solat. Padahal ia berada di bumi yang dirampah, bumi yang tanah orang lah. Kita takut habis waktu semaya. Maka harus baginya bertakbiratul ihram dan berhadap ia bagi keluar tubuh pada tanah, dan bersolat ia dengan isyarat, dan wajib atasnya qada kerana taksir. Hak ni sebut dalam kitab Tahrir. Dan harus pula meninggalkan berhadap kiblat pada semaya sunat di dalam safar yang haruh. Dia selalu je kita duk mak dalam kitab fiqh ni. Semaya yang boleh kita tinggal menghadap kiblat dua ya. Syiddatul khaufi, lepas tu semaya sunat ketika musafir. Boleh dua ni. Jikalau pendek sekali pun boleh kita semaya. Jadi tinggal kiblat tak apa. Dua-dua ni tak ada orang buat mana, jaga-jaga je panggil. Akan satu bawah. Di antara semaya yang tak wajib berhadap kiblat tu ialah semaya sunat di dalam safar yang haruh. Dalam perjalanan yang haruh, boleh kita tinggal hadap kiblat. Dan penjelasannya seperti berikut hukum solat sunat bagi orang yang menunggang kenderaan. Orang naik kenderaan ke mana. Jadi panjang sikit uraian sini. Tidak khilaf di antara fuqaha pada diharusnya solat sunat atas rahilah. Rahilah tu kenderaan. Pada safar yang lanjut, yang panjang, yang jauh, iaitu barang yang harus dikosarkan solat padanya, iaitu 89 km. Kira baru dah tu. 89 km tah. Mengikut pendapat Syekhuna Dr. Wabah Zahili lah. Atas khilaf ulama lah. Ada setengah kata je lebih pada tu. 90 km macam-macam.
Kata Ibnu Abdul Barri, telah ijma' para ulama atas bahawasanya harus bagi tiap-tiap mereka yang musafir akan safar yang harus dikosakan salat padanya itu. Ijma' apa ni? Mengerjakan solat sunat atas kenderaan binatang. Boleh. Ada masalah mujma' alaih. Boleh kita sembahyang atas kenderaan pada tempat yang berhadap. Adapun safar yang pendek, iaitu bagian tak harus kosa salat padanya, maka mengikut pendapat jumhur fuqaha harus melakukan dan berijakan salat atas rahilah. Boleh juga. Cuma masalah tak ada khilaf. Safar yang pendek. Jumhur kata boleh. Mereka berdalil dengan ayat fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka ke mana sahaja kamu arahkan diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai Allah. Jadi ayat ini ditafsirkan dia dengan salat atas rahilah. Ayat ha aynama tuwallu. Dalil daripada hadisnya daripada Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, kana Abdullah ibnu Umar yusalli fi safari. Kita ambil terjemah yang maksud dia ila akhirih yang bahasa Arab adalah Abdullah ibnu Umar, beliau bersolat di dalam safarnya di atas kenderaan. Ibnu Umar itu dia pernah melakukan solat sunat atas kenderaan. Di mana tempat berhadap ia, beliau isyarat dan menyebut Abdullah bahawa Nabi mengerjakannya. Nabi sendiri pun ada buat juga sembahyang atas kenderaan. Hukum berhadap kiblat pada salat sunat atas rahilah. Kata fuqaha kita Syafi'iyah, jika dapat berhadap kiblat atas kenderaannya dan sepenuhkan rukun semaya, rukun salatnya, seperti rakaat, sujud, secara lazim demikian. Kalau boleh buat cukup rakaat, sujud. Dan jika tidak mungkin demikian, tak boleh buat, maka tak lazim, tak sah buat. Dalilnya hadis riwayat daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah kana idza safara wa arada an yatawwa'a istaqbala binaqatihi al-qiblata fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rikab. Adalah Rasulullah bila beliau musafir maka beliau menghadap mengerjakan salat sunat. Beliau berhadap ke arah kiblat dengan unta. Paling dengan unta dia bertakbir. Kemudian beliau bersalat pada tempat berhadap oleh kenderaan. Hadap ke mana? Hadap ke atas semaya. Itu di antara dalil. Dan tentu wajib berhadap kiblat itu dengan takbiratul ihram juga, maka tak wajib pada yang lain. Tak lagi tak nihayah takbir, hal lain tak. Jenis-jenis salat sunat yang harus dikerjakan atas rahilah. Semaya apa kata? Salat sunat yang harus dikerja atas rahilah itu melengkapi sunat-sunat mutlak. Boleh? Sunat mutlak, sunat rawatib, salat witir, sujud tilawah. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Itu semaya boleh kita buat tak kenderaan. Safar yang harus solat sunat di atas rahilah. Safar hak boleh kita semaya. Dah harus bersolat sunat di atas kenderaan pada safar yang wajib dan yang mandub dan yang mubah. Boleh berlaku. Seperti safar tijarah atau harus dan sebagai safar musafir untuk perniagaan. Di sisi Abi Hanifah dan Malik dan Syafi'i. Dan tak harus pada safar maksiat. Jadi kita musafir tu juga nak buat benda jahat tu tak boleh kita sembahyang sunat. Seperti menyambung di tengah jalan. Dan safar untuk bernego agak tak boleh agak. Dan benda yang diharaikan pada syarak. Di sisi Malik dan Syafi'i dan Ahmad. Kerana keharusan dan kemudahan atau dikatakan ruksah itu disyaratkan dia untuk menolong atas menghasilkan perkara yang haram. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Jadi masalah maksiat ni tidak adanya keharusan. Dia tak bagi ruksah kalau benda maksiat. Maka tidak digantungkan dia dengan maksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Itu kaedah tu.
Kata Abu Hanifah dan Sauri dan Auza'i, haruh baginya demikian. Boleh musafir maksiat pun tak apa. Karena bahwasanya ia seorang yang musafir. Dia kata musafir, tak ada kira. Maka dia haruh baginya kemudahan dan rukhsah seperti orang taat lah. Kaifiat dan cara bersolat atas kenderaan. Cara semaya. Kaifiat cara bersolat orang yang berada di atas kenderaan itu ialah bawa isyarat dalam solat dengan rokok dan sujud. Waktu rokok isyarat, waktu sujud isyarat. Tetapi dijadikan sujud itu rendah daripada rokok. Jangan sama lah isyarat. Dalilnya perkataan Jabir radhiyallahu anhu. Ba'asani Rasulullah ila akhirih. Maksudnya Rasulullah membangkitkan saya pada satu hajat. Nabi hantar dia satu urusan. Maka datang saya dan beliau bersolat di atas kenderaannya berhadap ke jihad masyriq. Dan sujudnya itu terlebih rendah pada rokok. Maknanya Nabi kita sujud tu dengan secara isyarah. Bukan sujud penuh tidak lah. Sebab tak mungkin nak sujud ataskan belakang utara, belakang kuda ni payah. Hukum bersolat sunat ketika berjalan kaki yang kita bahas lepas tu masa dak atas kenderaan. Kalau kita berjalan kaki, lagu mana nak sembahyang? Fuqaha Syafi'iyah. Fuqaha Syafi'iyah berkata, ulama kita ni dah harus mengerjakan salat sunat ketika berjalan kaki. Boleh. Dan di atas rahilah. Boleh juga yang berjalan pada jihad tertentu. Ya hendak jihad mana dah dia. Pada safar yang lanjut dan safar yang pendek. Dan tak harus pada ketika hadar. Di atas yang sahih. Bila kita tak musafir, tak boleh. Kita ada rumah kata boleh. Bahkan padanya hukum solat fardu. Waktu nak buat sepuluh musafir tak boleh lah. Mereka berdiri. Atau pergi buka dalam kita Radah tadi. Kita pergi kepada mata di atas. Dan sekurang-kurangnya bawa musafir ia seorang kepada tempat yang tidak didengar padanya berjemaah. Mana jauh juga lah. Agak kata tak, band ni band hak suara, tak ada pakai alat pembesar suara dah. Tak ada pakai mikrofon dah. Kata kalau kita tak dengar band suara jemaah. Boleh. Dia kata ke perjalanan 1 mil, 1 mile. 1 mil, 1 mile lah. 1 mile ni berapa? 1 mile tu bawahnya kita taklid tu ialah 3,710 meter. Mil tu meter. 1 mile ni kalau kita ukur baru ni lebih kurang dekat 4 kilo lah. Sebab 1 kilo ni 1000 mil. Maknanya 3,710 ni hampir-hampir 4 kilometer 1 mile. Nak kira hak mil tu meter. Mil banyak dah. Meter. Tu 1 mile. Faham dah. Maka harus baginya menghadapkan kepada pihak yang dikosak dan jangan ia berpaling padanya malaikat pada kiblat. Maka jika ia atas kenderaan, jika kemudahan baginya menghadapkan kiblat pada setiap semaya, kalau ada kemudahan boleh buatlah dan menyempurnakan segala rukun ataupun setengah rukun, lazimlah demikian itu. Kena buat. Kalau boleh buat, kerana mudah. Kerana mudah. Kalau boleh buat tu kena buat lah. Dan jika tak mudah, tak mungkin nak buat lah, kita kata. Tak lazim matanya sesuatu daripada. Tak ada kena buat. Tapi hak kena buat juga tak boleh. Melainkan takbir kena buat. Takbir tu kena paling kiblat ke ana-ana. Hal lain tak apa. Hendaklah menghadapkan kiblat jika kemudahan baginya. Itu pun kait juga jika kemudahan. Tak ada juga tak. Habis kata. Bawah tu kita nak kasih dakwah tu dah. Dari kitab Buyah. InsyaAllah dia mau baca sikit bawah tu sikit. Ibarat saya dakwah bawah. Dan jika kesukaran di sana. Dan jika kesukaran
Mana jika masyakkah tidak lazim pula menghadapkan dia yang hadap kiblat. Dan tak wajib atas seorang yang menghantarkan dahinya atas umpama plano. Plano tempat kita duduk atas belakang, atas huta dan kuda itulah. Pada ketika rokok dan sujud. Dia kata kena ambil dahi tak rapat plano dak. Isyarat je cukup. Bukan hendaklah diisyarat dengan keduanya, tapi jaga syarat tu royak dah tadi semua sebut pula. Dan adalah sujudnya terlebih rendah pada rokok. Itu syarat dia. Tapi ada perbezaan di antara dua isyarat ni. Kalau sama tak boleh. Dan jika ia berjalan kaki, tadi pun sebut hak kita dari kitab ni sebut pula ni. Maka wajib atasnya menghadap kiblat pada takbiratul ihram. Kau takbir hadap kiblat, dan pada rokok hadap kiblat, dan sujud hadap kiblat. Apa boleh kita bergaduh kan? Dan duduk antara dua sujud pun kiblat. Jadi kebanyakannya hadap kiblat lah. Masalah kita berjalan kita semai sunat tekah berjalan kaki tu. Hendaklah disempurnakan rokok dan sujud. Jadi pendek katanya. Bergaduh teruslah mudahnya. Ambil masa 5 minit bergaduh main sunat, lepas tu pergi lagi semula lepas dah tu. Banyak perkara sangat. Sebab kalau takbir, rokok, sujud, duduk antara, semua kena sempurna belakang. Dan jangan ia berjalan dalam suatu pada rukun. Malaikat pada ketika qiyam, kau berdiri tak boleh berjalan, dan tidak, dan tasyahud dan salam juga. Apa tu boleh diri. Nah, kalau semaya berjalan kaki. Nak katanya 1000 orang tak ada orang sore semaya. Kalau buat juga dia kata jadi ke wano tu. Pada hukum boleh. Jadi ke wano pula semaya berjalan boleh. Tak ada apa hukum boleh kan. Sunat. Bawah tu pendapat yang aujah tu kalau kita tahrir ni memadai ia isyarat. Syarat pun cukup dah, tak ada kena sempurna rakaat sujud dah. Sekiranya ia berjalan dalam lampu apa ni lumpur ni seluk. Lumpur seluk tu kita tafsir pula Alhamdulillah. Lumpur seluk tanah liat, tanah seluk dan umpama ataupun air ataupun salji. Kerana pada mentamankan itu ada masyakkah yang zahirah. Dan sebab itulah kita ni kata syarat belakang pun tak apa. Dan berlama badannya dan kainnya itu dengan lumpur dan umpama. Atau bukanlah kita tahrir jilid 177. Habis kita masuk kepada tajuk pembahasan baru bab arkanus salah. Ini bab pada menyatakan rukun semaya. Jadi bawah tu akal satu ada, di atas tu tak ada akal satu. Kena buah atas tu satu. Buah pada kata arkanus salah. Letak kaki akal tu kena buah. Jadi rukun semaya ni sebenarnya tajuk kadang-kadang yang kita sebut lepas pada kitab lain, maka kita sebut pula di sini. Situ kita tak baca sebab tarikh yang kita sebut di bawah ma tawaqqafu tu kita ada sebut dalam kitab Buriyah pun kita sebut, dalam arkanus salah yang kita tulis pun kita ada sebut dah situ. Tak apa, ambil sikit lah sebagai tarikh dia tu ma tawaqqafu alaihi wujudus syai' wa kana juz'an min haqiqatih. Barang yang terhenti di atas ada sesuatu dan adalah ia satu juzuk pada hakikat sesuatu. Rukun. Kita contohnya seperti rokok. Ianya adalah satu rukun dari dalam semaya. Kerana ia merupakan satu juzuk daripada satu juzuk pada semaya. Rokok ni. Dan seperti membaca Fatihah dalam semaya. Maka ia adalah satu rukun seperti mana ia merupakan satu juzuk daripada hakikat semaya. Apa tu kira lah. Tak tu tak ada rukun. Kemudian bawah tu ada perbezaan di antara rukun dan syarat. Baca sendiri itu kita lakukan di sana. Bermula rukunnya 13 mata di sana. Bermula rukunnya itu 13. Dalam kitab ni kata 13. Akan satu di dalam kitab Tahrir. Tahrir
Zakaria Ansari, dibilangkan rukun-rukun semaya itu 15 rukun. Ada 15. Dengan dijadikan segala tumakninah itu satu rukun juga. Yakni pada tempat-tempat yang empat, iaitu tumakninah pada rakaat, pada i'tidah, pada dua sujud dan antara duduk dua sujud. Jadi dibilangkan segala tumakninah satu rukun itu. Karena bersatu jenis, sebab jenis dulu kan. Dia tak ada bila suku-suku dah. Dan juga dengan dijadikan muqaranah yang ialah kelakuan bagi niat itu satu rukun juga. Muqaranah niat. Ada kitab ni yang kata yang pertamanya niat. Yang kedua apa? Muqaranah tak? Ada suku yang kedua berdiri lalu. Ada sebuah kitab dia bila kata muqaranah niat. Adalah kitab Bughiyah disebut lagu tu. Dan pendapat yang muktamad digugurkan dua ini. Hak mana? Tamakninah dan muqaranah bagi niat tu tak ada. Dia tak bila. Dan dibilangkan segala rukun itu 13 juga. Jadi hak 15 cabut 2 tinggal 13 lah. Setengah kitab sebab dalam kitab ni bila 13. 8 af'al. 13 tu jenis perbuatan lapar. Iaitu niat, berdiri, rakaat, i'tidah dan sujud, dan duduk antara dua sujud, dan duduk tahiyat akhir dan tertib. Dan 5 akwal, hak bahasa perkataan rukun tu 5, qauli lah. Takbiratul ihram, Fatihah, tashahhud, selawat atas Nabi dan salam. Jadi 13 semua yang kita akan bahas. Dan mereka yang menjadikan segala tumakninah pada segala tempat-tempat yang empat itu berapa rukun itu, maka rukun semaya itu 18. Kalau bila itulah. Jadi dalam kitab Abi Syuja' Mata Bajuri, tak silap situ dia bila arkanus salat samaniyata asyara. 18. Dalam kitab Mata Bajuri. Jadi pendek katanya Fatullah itu. Dan mereka yang menjadikan segala tamakninah yang empat itu satu rukun dan digugurkan muqaranah niat, maka rukun itu 14 juga. Dan khilaf itu adalah lafzi juga. Karena tak dapat tidak pada tamakninah semata-mata. Di khilaf lafziyun. Ada 13. Ada mengata 14. Ada 18. Kita pergi kepada rukun yang pertamanya niat. Disertakan dia akan niat itu dengan satu juzuk daripada takbiratul ihram. Niat tu mula-mula sekali dengan takbir. Dan dimulaikan rukun semaya itu dengan niat, karena tak terjadi salat itu melainkan dengan niat. Bawah. Niat itu wajib di dalam salat dengan ittifaq para ulama. Dan tak niat tak jadi ittifaq ni. Supaya dibezakan ibadah daripada adat. Juga supaya menjayakan ikhlas di dalam salat. Kerana Allah Ta'ala. Kerana salat itu ibadah. Ibadah itu ialah ikhlaskan amalan kerana Allah. Lepas tu dalil bagi niat itu di antaranya ayat Quran 1, wa ma umiru, dan satu lagi hadis. Di bawah tu kita baca hadis. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih. Itu di antara dalil dia. Setengah tu insya-Allah kita harap baca sedikit Dan tempatnya di hati. Tempat niat tu adalah hati. Tempat niat. Maka tak wajib disebut niat dengan lidah, tetapi sunat juga. Lagu itulah kitab kita Syafi'iyah ni, kutubul Syafi'iyah ni, masalah bab niat ni. Boleh dikatakan keseluruhan kitab lah sunnah at-talaffuzu bin niyyati. Sunat kita berlafaz dengan niat, baik ada bab semaya, ada bab puasa, bab haji. Ada bab semaya tu usalli, bab mandi, bab apa tu nawa itu kalah ni. Kita tengok bawah. Mengikut pandangan jumhur fuqaha tentang masalah bah niat.
Bahawa tepat niat itu ialah di hati. Akan tetapi dua perkara yang mesti diketahuikan, iaitu pertama, tidak memadai berlafaz dengan lidah, tidak berniat dengan hati. Tak boleh lah. Dengan mulut saja, hati tak niat, tak boleh. Maka jikalau bersalah lidah dan hati, maka yang diiktibarkan itu ialah dengan barang dalam hati. Kita nak semaya zuhur, salli fardhu subhi raka'ataini. Zuhur kita nak semaya, kita niat Allah, dalam Allah tu aku semaya zuhur, sah tak? Sah. Salli kot lain, niat kot lain. Maka hak diiktibarnya hak niat. Nah, jadi kalau kita katanya kita nak semaya zuhur, kita usalli zuhur, lepas tu niat kot maghrib, tak sah tu. Kira hak dalil, situ. Maka jikalau berniat dengan hati akan zuhur dan dengan lidahnya itu akan sah, ataupun dengan hatinya itu haji dan lidahnya itu umrah ataupun akas, dan sah baginya barang di dalam hati, sah dalam hati. Hak dalam hati tu ada iktibarnya. Alah luar hak kata tu jadi pelesu saja. Yang kedua pula yang mesti kita kena tahu ni, bahawasanya tidak disyaratkan serta niat dengan hati itu berlafaz dengan lidah pada semua ibadat. Jangan pakai kata syarat tu, tak kena. Sunat tu suku tapi bukan syarat. Tak bukan syarat. Menjalani ulama kita Syafi'i kepada bahawasanya berlafaz dengan niat pada ibadat itu adalah sunat, supaya muwafaqah oleh lidah ke hati atau oleh muzahab kita. Sunatlah kita berlafaz usalli pun baik. Pendek katanya, kita sebagai pengikut pendapat ulama mazhab Syafi'i ni, sunat kita berlafaz dengan niat. Batu orang tak sepakat mengikut mazhab Allah ke demo lah tu. Maka jika semaya itu fardun cara niat, wajib padanya 3 perkara, iaitu qasak, ta'arruf dan ta'yin. Qasak, ta'arruf, ta'yin. Itu hak kena tu. Panjang dalam tu, bawah tu hak wisahul afrah lah. Jadi kita tinggal, kita tak baca tu lah wisah afrah tu. Bukan kita dak tu, bukan kita ta'liq dak lah. Panjang sangat 2, 3, 4 lah tu. Cara bak niat lah, cara qasak, ta'arruf, ta'yin tu perbahasan dia tu panjang. Cuma ingat katanya hak qasak, ta'arruf, ta'yin ni selain semaya lah. Adapun kalau semaya jemaah dan qasak, tambah lagi. Tambah. Jemaah semaya qasak, hak tu kena tambah. Kalau jadi tikmir, tambah tikmir. Dah jemaah. Kalau takbir, kalau makmum jadi makmum. Bahkan kalau kita semaya qasak, dalam takbir dia tu kena niat qasak. 2 tambah Adapun semaya hak lain tak ada apa. 3 qasak, ta'arruf, ta'yin. Kita pergi kepada muka mata lah 387 no. Jadi kita lakah situ. Hak ta'liq oleh syarah tu, oleh mata tu kita tangguh situ. Maka qasak itu seperti dikatanya aku semaya. Marilah hatilah. Dan ta'arruf itu menyebutkan fardu. Aku semaya fardu. Dan ta'yin itu seperti subuh ataupun zuhur, tak umpama. Jangan pernah gini seperti niatnya. Saja aku semaya fardu zuhur gitu ya. Telitah mari dalam hati, bukan dok kata dengan hati gitu, dak telitah mari. Telitah ni makna tersila ada dalam hati kita. Aku semaya fardu zuhur. Janganlah tu. Memadalah boleh lah. Dan yang akmalnya hendak disebut dengan lidah. Ni hak paling molek ni tadi kita sebut dah kan, masalah berlafaz lidah tu sunnah. Seperti dikata usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allah akbar tu rukun tu. Takbir dah kata. Lillahi ta'ala sekat tu ya. Allahu akbar tu rukun, tak kata tak boleh, kerana takbir tu wajib, satu rukun. Lafaz takbir ya.
Saja aku semaya fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. 4 rakaat tak mesti kata, tunai tak mesti kata, kerana Allah tak mesti kata. 3-3 tu sunat kita tambah. Nah, adapun Allahu Akbar, tu tak kata tak boleh. Sebab takbir, takbir ni yang panggil kena kata tu. Dan jika semaya itu sunat mempunyai waktu, seperti sunat rawatib, kita nak semaya juga, dan yang mempunyai sebab, kita tak waktu tapi sebab, seperti semaya minta hujan sebab kemarau, dan semaya gerhana sebab gerhana. Sebab tu, sebab dia dua, ada sebab muqarin, ada sebab mutakaddim, dia dua pula situ. Ada sebab tu sekali, ada sebab tu duduk dulu, ada juga. Macam seperti kita kata kita semaya hajat, kita nak semaya, hajat dia ada sebab duduk dulu tu, sebab mutakaddim dia panggil. Ada sebab dia panggil. Maka wajib padanya qasak dan ta'yin jua. Dua tu ya. Ta'arud tak ada pasal sunat. Tidak niat sunat, yakni tidak wajib ya. Tak wajib ada. Akan satu turun bawah. Disebut dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah jilid yang ke-42. Kitab ni 45 kita dah sebut dulu. Adapun nawafil, maka tidak disyaratkan padanya niat nafliyah pada pendapat yang sahih si ulama kita Syafi'i. Tak sunat tak apa nafliyah, tak sunat, tak sebut. Kata Imam Nawawi, pendapat yang sahihnya tak disyaratkan niat nafliyah. Kadang nafliyah itu melazimkan bagi sunat. Misalnya zuhur dan upama, maka bahasa terkadang ada ia fardu. Zuhur ni kadang ada fardu, kadang-kadang ada hak sunat. Sebab tu kena sebut. Adapun kalau sampai sunat terus tak sunat, tak sebut tak apa, dia sunat dah. Salah zuhur. Dan terkadang tidak ada ia. Fardu. Dengan dalil semaya mu'adah dan semaya kanak-kanak. Dan pada satu wajah si fuqaha Syafi'iyah disyaratkan niat nafliyah. Ada juga sebahagian ulama yang pendapat mengatakan kena sebut juga nafli, sebut juga nafliyah. Habiskan tu. Naik ke atas dan ditakyinkan qabliyah dan ba'diyah. Jadi kalau semaya ada dua tu lah. Kena takyin tu. Jika pada semaya yang ada bahagian sunat qabliyah dan ba'diyah. Dan jika semaya itu sunat mutlak. Jadi dia sebut sikit sini. Kalau semaya tidak ada ba'diyah, maka tak perlu kita sebut qabliyah. Macam sepengah subuh. Semaya fardu subuh yang adanya qabliyah, ba'diyah tu tak ada. Maka kita semaya qabliyah di situ, ada pendapat mazhab kita mengatakan tak payah kita sebut qabliyah. Pasal tak ada ba'diyah. Sesuai ada. Seperti juga semaya asa tidak ada ba'diyah, adanya qabliyah. Maka semaya sunat tu tak payah sebut qabliyah. Semaya sunat asal gitu tak apa dah. Hak kata kena sebut ni zuhur dia ada dua, kena takyin qabliyah, takyin. Dan jika semaya itu sunat mutlak, nak niat ke mana? Maka memadai padanya qasak dua. Aku semaya sudah. Tu ya lah. Aku semaya banyak tu ya. Sunat mutlak. Bawah tu kita nakal daripada kitab Bautul Tulak lah. Sunat mutlak tu bawah tu. Maka iaitu yang tidak mempunyai waktu dan sebab, tak ada belaka. Maka wajib diniatkan satu dua, iaitu qasak memperbuatkan semaya. Sudah. Qasak semaya sudah. Satu ya. Maka tak wajib meniatkan dia sunat seperti yang telah terdululah. Ila akhiri baca sedikit. Lesana dan keduanya qiyam kusmaya. Qiyam mana berdiri. Yakni berdiri betul pada semaya fardu bagi yang kuasa berdiri. Orang tak kuasa duduk lah. Dengan dibetulkan belakang tu belakang dia. Dan jika dengan bersandar kepada suatu umpama jidar sekalipun, walaupun kita sandar di dinding, sandar di tiang, tak apa.
Boleh. Boleh pergi. Rakaat satu turun di bawah. Sikit. Tak banyak pun. Telah ittifaq para ulama empat mazhab bahawa al-qiyam adalah fardu di atas mereka yang bersembahyang pada sekalian rakaat-rakaat fardu. Ini semua masalah muttafaqun alaih. Dengan syarat bahawa adalah ia yang kuasa atas berdiri. Maka jika lemah pada berdiri kerana sakit dan umpamanya, maka pada waktu itu gugurlah berdiri daripadanya dan sembahyang ia atas kelakuan yang kuasa atasnya. Dan tak kuasa berdiri, duduk. Tak kuasa duduk, tidur, ada tertib dia lah. Adapun pada sembahyang sunat dan seumpamanya, maka tak difardukan berdiri padanya. Bahkan boleh ia duduk, sekalipun jika ia kuasa atas berdiri. Sembahyang sunat ni kalau kita gagah berdiri, duduk tak apa. Tapi pahala tu setengah lah. Pahala tu berdiri dengan duduk, banyak berdiri. Perbuatan dia banyak. Dan inilah hukum telah ittifaq atasnya. Mereka ulama Hanafi maka berkata mereka seperti mana difardukan berdiri pada sembahyang fardu, maka difardukan juga berdiri sembahyang witir dan sembahyang nazar dan sembahyang 2 rakaat fajar. Kerana dia wajib tu. Witir wajib nak berdiri. Sembahyang nazar, sembahyang 2 rakaat fajar wajib isi dia. Lepas tu nak duduk tak boleh tu. Tu Hanafi. Maka tidak sah sembahyang pada duduk, bahkan mesti berdiri juga jika kuasa atasnya. Lepas tu hak tu bawah tu dalil lah. Dalil kata berdiri itu di antara hadis. Di antaranya ayat hafizu ala salawati. Apa dah? Wa qumu lillahi qanitin. Dalil. Hadis yang kedua tu, dalil yang kedua hadis masalah bawasi tu. Nah. InsyaAllah tu tengok sedikit lah. Tak ada banyak sangat dalil kita tulis bawah tu. Maka jika berdiri pada hal bokok, ia atas. Berdiri tak betul lah. Dengan bahawa jadi ia bagi rokok itu terlebih hampir. Jadi berdiri itu dekat-dekat nak rokok. Diri tapi dekat-dekat nak rokok. Dengan sekira-kira tidak dinamakan qiyam. Tidak sah. Adapun kalau orang uzur tak apa, dia berdiri sekadar boleh. Kalau orang tengok, oh dia rokok dah. Padahal berdiri, tak apa. Ini masalah kita tak ada uzur ke apa, tak sah. Berdiri tu nampak rupa sepenuh rokok, tak sah. Maka jika lemah daripada berdiri betul dan jadi ia seperti orang yang rokok sebab tua, ataupun lainnya, wajib berdiri seperti itu. Berdiri sekadar tu. Moga kita nak buat tak boleh dah buat. Boleh setakat boleh, buat setakat tu. Kerana hampirnya pada berdiri betul. Dan wajib ditambahkan bokok bagi rokok. Bila kita rokok, kita tekan berat tu sikit. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tak boleh setakat tu. Maka jika lemah daripada qiyam, lemah daripada berdiri, duduk ia, duduk. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Betapa yang dikandak. Ikut lagu mana pun. Nak bersila kan, nak telunjuk kan, nak duduk lagu mana lah. Tapi dia kata dan duduk iftirah itu afdal daripada duduk tawarruk. Duduk iftirah ni duduk semacam tahiyat awal. Duduk tawarruk ni duduk semacam tahiyat akhir. Hola kaki bawah tumit kani. Maka cara duduknya iftirah tu comel daripada tawarruk. Tak umpama. Artinya duduk bersila pun boleh, tapi kurang molek. Kita tengok bawah ke satu. Satu sikit. Mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i tentang kafiyat sembahyang orang yang tak kuasa berdiri. Satu. Jika tak kuasa di atas berdiri secara betul pada fardu, hendak ia berdiri dalam keadaan bokok. Diri bokok. Kerana kaedah al-maisuru la yaskutu bil ma'suri. Perkara yang mudah tidak digugurkan dengan sebab perkara yang payah. Apa makna? Yakni tidak boleh digugurkan perkara yang mudah itu dengan sebab perkara yang payah. Hak mana mudah boleh kita buatlah. Hak mudah, hak tak boleh buat, lepas dia tak boleh buat ni. Jadi kita katanya bila tak boleh buat hak payah, siapa hak mudah pun tak boleh buat juga. Tak kena tu. Tak kena, tu pakai tinggal habis, tak kena. Masalahnya orang semaya atas kursi. Beringat molek Maya atas kursi ni bagi mereka yang tak kuasa nak berdiri, lepas tu kena duduk. Duduk tak kisi, tapi dia kuasa rokok tak? Rokok kuasa, wajib rokok.
Dia kuasa sujud tak? Kuasa. Wajib sujud. Jadi bila semai tak khusyi, pakai tak khusyi belaka, rokok isyarat, sujud isyarat, itu tidak sah semaya. Faham malai masalah. Al-maisur la yaskutu bil ma'suri. Yang mana kita boleh buat. Yang tak boleh buat, tak apa. Dimaafkan. Hanya pakai seterus lalu. Tak kena. Dan jika lemah pada berdiri dengan bahawa membawa kepada masyaqqah, yakni kesusahan yang kuat yang tidak boleh tertahan pada adat, tak boleh tertanggung pada adat, seperti pening kepala bagi orang naik perahu. Pusing kepala kerana semai tak leh. Dan saya duduk ia bagaimana ia menghadap kiri. Duduklah ke mana kak? Dan rokok membetulikan dahinya dihadapi dua lutut. Tetapi yang paling afdal dan yang lebih sempurna bahawa membetulikan tempat sujud. Masa rokok tu turun sikit lagi dan duduk iftirah, yakni duduk mengikut cara tasyahud awal. Iftirah lebih afdal pada duduk bersila. Sila apa kita duduk ni? Mengikut pendapat yang lebih azhar, kerana duduk iftirah itu ialah kelakuan yang disuruh dalam sembahyang, maka adalah ia lebih aula pada yang lain. Itu cara duduklah. Dan makruh duduk ika'at. Lagu mana duduk ika'at, yakni seperti duduk mengikut kelakuan anjing. Akak lutut naik, akil lutut naik, tak punggung saja. Ika'at dia panggil. Itu hukum makruh. Sah sembahyang tak ada apa. Tertib yang tiga, maka jika lemah pada duduk, hendak ia ittija', maknanya berbaring, tidur di atas lambung di dalam keadaan berhadap ke jihad kiblat dengan muka. Dan lamukannya itu afdal pada yang kiri. Tidak baringlah, dia berbaring, bukan tidak meletai dah. Dan makruh didahulukan lambung kiri di atas yang kanan dengan tidak uzur. Yang keempat, dan jika tak kuasa atas berbaring, hendaklah ia berteletai. Teletai ni mana muka hadap ke langit, tu teletai. Dan wajib ia mengangkat sedikit daripada kepala dengan upama batal, lapik kepala tinggi sikit supaya berhadap ke jihad kiblat dengan muka. Dan hendaklah ia isyarat dengan kepala ketika rokok dan sujud. Mungkin awak tak boleh ni, tetapi syarat sujud tu lebih banyak pada syarat rokok. Lepas tu hak sepelepas tadi dah. Dan jika tidak kuasa lagi, hendak isyarat dengan mata. Tertib dia pada segala perbuatan sembahyang. Dan jika tak kuasa lagi, hendak diperlakukan segala perbuatan sembahyang dalam hati dan tak gugur daripada sembahyang selama mana akal masih ada. Sembahyanglah hati. Harus bagi orang yang kuasa atas berdiri bahawa bersolat sunat dalam keadaan duduk. Sebut tadi lah. Tetapi pahala orang yang duduk itu dapat setengah sahaja pada pahala orang yang berdiri. Maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Nah, itu kaedah dia. Bila perbuatan tu banyak, maka pahala tu banyak. Maknanya semaya orang yang berdiri ni nisfu bagi semaya orang yang semaya orang yang duduk tu nisfu bagi semaya orang yang berdiri. Itu kaedah dia. Masuk pada mata, maka jika lemah daripada duduk semaya ia berbaring. Jadi hak ni kita sebut dasar ni tu dah, hak bawahnya kita taklid tu. Hak ni hak tu kita atas lambungnya dan dihadapkan kiblat dengan muka hadap ke badan, dan makruh berbaring atas lambung yang kiri dengan tidak uzur. Kena ada lambung ni, piyah dia panggil lambung. Tidur menyengai, tidur mengiringnya, tak lambung. Macam sepuh kata ni mayak, dia panggil mengiring, dia panggil. Adapun kalau kita tidur ada muka ke atas, panggil terleteh. Dia tak banyak masa belum mandi tu. Dan jika lemah daripada berbaring semaya ia meletak atas belakang, dan wajib diangkat kepala dengan suatu seperti tadi dah, supaya berhadap kiblat dengan muka. Dan duduk ia bagi rokok dan sujud. Masa rokok sujud duduk bangun jika dapat lah. Kalau tak dapat tu syarat jugalah. Maka jika lemah hendak isyarat dengan kepala. Maka jika lemah lagi hendak isyarat dengan kelupuk mata. Ni kelupuk mata ni. Ada katuk mata kita, kelupuk mata. Tu. Maka jika lemah hendaklah diperlakukan segala rukun sembahyang atas hati. Ya ni bagi sembahyang batin.
Abang tak boleh buat belakang dah. Bila tak boleh buat semua tertib sebut mari, baru boleh semaya batin. Hati lah. Tu tertib dia. Ni nak lakah lalu mana boleh. Maka batin belakang. Masuk neraka pun batin juga lah. Duduk situ pakai tak tubik dah lah. Tu ada macam-macam semaya batin. Ambil mana tak tahu ajaran semaya batin ni. Tak. Nabi tak ada semaya batin ni. Kalau boleh Nabi semaya batin. Dan pada segala yang tersebut itu tak kurang pada pahala sewaktu. Pahala sama aja. Apa kita uzur kah? Supaya walaupun kita isyarat, pahala sepengah berdiri. Dan tak wajib qada atasnya. Jadi bila kita semua sakit tak kena qada. Pakai terus mada dengan hatu ya. Dan tak gugur semaya daripadanya selama tetap akalnya. Bila akal tu ada selama tu kena semaya. Habis cakap tu. Yang ketiga takbiratul ihram. Takbir ni rukun yang ketiga. Kita baca tak letak kaki dah sikit. Ta'rif takbir tu qaulul musalli liftitahis salah Allahu akbar atau kullu zikrin yasiru bihi syari'an fis salah. Tu ta'rif takbir. Kalau tak sebut ta'rif pun kita kerti dah takbir Allahu akbar tu. Cuma kita sebut kita tahu ta'rif. Perkataan musalli untuk membukakan salat, untuk sebagai nak mempermulakan salat. Allahu akbar. Ataupun setiap zikir yang jadi dengan dia masuk dalam semaya. Tapi bukan Syafi'i ni. Setiap zikir ni melekat dalam fuqaha Hanafi. Hanafi ni tak mesti dengan Allahu akbar. Takbir orang lain boleh. Hanafi. Dinamakan turun 3 baris. Dinamakan takbir yang masuk dengan dia ke dalam semaya itu dengan takbiratul ihram. Sebab apa? Kerana bahawasa ia mengharamkan sesuatu yang halal yang menafikan solat. Sebab takbiratul ihram. Benar halal bila kita takbir sudah jadi haram. Bila kita beri salat jadi halal semula. Itu takbir. Pendapat fuqaha tentang hukum takbir. Tubik pada luar mazhab sikit ni. Tak Syafi'i lah. Takbiratul ihram adalah satu rukun daripada rukun-rukun semaya pada pendapat jumhur fuqaha. Siapa dia fuqaha jumhur ni? Maliki, Syafi'i dan Hanabilah. Satu jemaah pada fuqaha Hanafi. Tak semua, setengah. Kata Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, takbiratul ihram itu adalah syarat, bukan rukun. Syarat semaya. Syarat nak semaya kena takbir. Dari situ dia. Dan ialah yang muktamad pada mazhab Hanafi. Itulah pendapat Hanafi lah. Jadi jumhur kata satu rukun. Satu rukun daripada rukun semaya. Lepas tu oleh sana tu takbir tu insya-Allah hadis 2-3 hadis yang kita sebut 4-5 hadis tu insya-Allah baca sendiri. Kita ambil satu hadis lah. Hadis yang pertama sebagai dalil takbir hadis Sayyidina Ali bahawa Rasulullah sabda ya iftahus salati tuhuru wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Anak kunci ataupun pembukaan solat itu adalah tuhur. Perkara yang mengharamkan dalam solat itu adalah takbiratul ihram. Bila takbir semua jadi haram benda-benda yang halal. Dan yang menghalalkannya itu ialah memberi salam. Bila beri salam daripada hak haram jadi halal semula. Masa semaya itu yang haramnya. Lepas tu bila sudah jadi halal semula. Hadis yang kedua sampai hadis yang kelima tu kita harap baca sendiri. Pergi kepada yang ketiga. Dan ketiganya saat ni baru kepala tajuk. Dan ketiganya takbiratul ihram. Maka wajib atas yang kuasa menuturkan dengan dia dengan takbir. Bahawa berkata ya Allahu Akbar. Dan tertentulah pada takbir ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Kita nak kata lain tak boleh tu. Lafaz tu ya. Lafaz tu. Maka tidak sah Ar-Rahmanu Akbar. Tak umpama. Ada lagi syarat depan. Tak ada kita baca dalam sikit dia sebut bawah tu hak. Jadi disebutkan oleh pengarang. Qauluhu dak 3. Syarat. Comel syarat lah.
Bermula segala syarat takbiratul ihram itu 20 syarat. Oh banyak ni. Iaitu bahawa jatuh ia pada ketika qiyam pada sembahyang fardu. Nak takbir kena berdiri dulu. Takbir terus berjalan masuk lesah tak boleh tu. Mari tak main tu rokok dah. Dia baru sapa pecah selipar. Bila-bila Allahu Akbar hunggal boleh. Nak dia rokok tak sah. Kena masuk duduk berdiri lesah dulu. Kalau tak mau lesah berdiri di belakang belah hujung ada orang pun takbir situ. Lepas tu jalan masuk semula. Takbir 4 tangga tu. Lepas tu jalan masuk 2 jakah sekali, tak apa. Tu boleh. Dan dengan lugah Arab bagi orang yang kuasa atasnya. Ada perbezaan di antara takbir dengan Fatihah. Takbir kalau kita tak pandai dengan bahasa Arab, maka boleh diterjemah dan ditranslate pada bahasa lain. Adapun Fatihah, bila kita tak kuasa nak baca dengan bahasa Arab, tak boleh kita nak balik bahasa pada bahasa makna Jawi. Kita kena tukar jadi ayat hak lain 7 ayat. Tidak tukar jadi zikir 7 ayat, 7 zikir. Jadi kalau kita nak balik bahasa, alik bahasa tak boleh. Itu Fatihah. Mungkin dia akan sebut insya-Allah tu. Dan dengan lafaz jalalah, Allah jalalah dia panggil. Dan dengan lafaz akbar, sepuh mata atas. Dan didahulukan lafaz jalalah atas akbar. Allahu akbar. Akbarullah dah adi. Dan ketiadaan dimakkan hamzah jalalah. Allah panjang mak mana panjang tak boleh. Dan harus digugurkan dia apabila diwasalkan dia dengan barang yang dulu, seperti kata imaman ataupun ma'muman. Allahu akbar. Itu hubung boleh tu. Itu boleh. Sebab kita hubung dengan ma'muman tu. Tetapi diwasalkan dia tu khilaful aula. Itu kurang boleh. Dan tak harus digugurkan hamzah akbar. Hamzah yang dia buat akbar tu. Ada hamzah tu baik. Jadi maafkan bagi orang awam menukarkan dia wa. Allahu akbar. Tapi orang awam kita orang kaji tak boleh. Dan dimaafkan baginya pula menukarkan kaf akbar tu jadi hamzah pada ketika lemahnya. Allahu akbar. Kah jadi hamzah. Allahu akbar bukan akbar dah. Boleh. Ketika lemah boleh katalah. Dan ketika di mak ba akbar. Allahu akbar ba tu panjang. Tak boleh. Dan tidak tasdid akan dia akan buat Allahu akbar. Macam gitu. Tak boleh. Dan ketika ada tambah waw yang saking ataupun waw yang berbaris antara dua kalimah. Allahu huwanya. Hu tu ada tu akbar ataupun Allahu wa akbar tu wahidu. Dua-dua tak boleh belaka tu. Pakat-pakat beringat pada ada siapa dia kata tu. Dan ketika awal dulu daripada lafzul jalalah, wa belum pada Allah. Wallahu akbar tak boleh wa, sudah tambah wa. Dan ketika ada diam yang panjang antara dua kalimah itu. Jangan bergaduh lama. Allah 5 minit akbar. Boleh. Lama. Bersalah dia yang pendek. Allah akbar. Tak bergaduh sekejap tak apa. Maka tidak mudarat tu. Dan topik panjang itu bahawa dilebihnya atas diam yang bernafah tu. Kalau kata bergaduh kita menyawa tu panjang lebih pada tu. Dan bahawa diperdengarkan dirinya akan sekalian huruf. Kita takbir ni kita tuas je kena dengar. Huruf takbir Allahu akbar. Kalau sekadar gerak mulut suara tak dengar tak boleh. Kalau tak ada hingga bangal. Jika baik perdengarannya, kalau telinga tak tuli dan tidak yang menegahnya. Kalau ada menegah suara lain hingga tak apalah. Dan masuk waktu pada sembahyang fardu tu syarat. Dan sembahyang sunat yang diwaktukan dia ataupun punya isbab. Dan dijatuhkan dia akan takbir pada hal berhadap kiblat. Dan ditakhirkan takbir pada takbir imamnya. Tiba kali terjemaah pada hak orang mengikut imam. Jangan takbir untuk imam. Kita imam sudah bagi kita takbir. Dan bahawa tidak tukarkan hamzah akbar itu akan waw. Supaya
sebut lepas dah tadi tu. Dan tidak ditukarkan kaf akan hamzah. Hak tadi kata boleh tu. Masalah orang tu lemah. Hak tadi. Kalau kita kuasa tak boleh. Maka tidak sah tersebut itu daripada orang yang alim pada yang pertama, dan tidak sah pula pada orang yang alim yang sengaja lagi yang kuasa pada yang kedua. Yang kedua masalah hak tukar kah ke hamzah. Dan bahawa tidak dilebihkan mak pada alif yang antara lam dan ha atau 4 harakat. Panjang berdoa Allah, panjang doa lebih pada 4 harakat tadi. Maka jika lebih atas 4 harakat mudarat, mana batal takbir. Dan ketiadaan sarif, perkara mengubahkan dan memaling daripada takbir. Dan ke-20-nya muqaranah niat dengan takbir. Intaha muallif hamish tepi kitab Syafrah yang tabak lama muka surat 35. Kita pergi kepada di atas. Maka tidak memadai tiap-tiap yang mengubahkan salah satu daripada dua lafaz ini, dan tak sah pula mendahulukan akbar atas al-lafzullah, lafaz Allah. Sebut dah tadi tu semua, jawab sikit-sikit pula. Dan tidak mengapa diceraikan antara dua lafaz itu dengan al. Kita tambah lelak Allahul akbar. Tak boleh tak apa. Boleh tu. Dan dengan sifat yang tidak panjang. Kita bagi sifat na'ak lah. Seperti Allahul Jalilul Akbar. Ataupun tak ada alih. Allahul Jalilu Akbar. Al-Jalilu tu na'ak pada kata Allah. Allah yang maha besar. Lepas tu Akbar pula dah. Boleh. Dia khabar bagi Allah. Ataupun Allahur Rahmanu Akbar. Boleh. Tambah sifat. Bersalah jika panjang je. Kalau banyak tak boleh. Allahul Jalilur Rahmanul. Banyak lagi 2, 3, 4 kali lagi. Tak. Sebut nama Tuhan berapa? 99. Tak boleh tu. Tak suk semaya. Sifat tu nama sifat Tuhan tu kan. Allahul Jalilur Rahmanur Rahim. Al-Wahhabul Alimu. Akbar. Tak sah. Seperti 3 sifat ataupun lebih. 3 dah tak ada. So tak apa lagi. Dah. Jadi pihak situ kalau 2 tak apa. 3 ke atas tak boleh. Dah. Pihak ibarat aja sebut situ. Maka jika lemah daripada menyebut akan dia akan takbir dengan lafaz Arab. Tak pandai nak kata bahasa Arab Allahu Akbar. Kemudian daripada belajar dah tak reti nak kata. Hendaklah diterjemahkan dengan barang mana lugah. Lugah tu nak ring bukan ngah dah dah. Ikut lugah mana pun kita baca dah. Lugah Melayu, lugah Sial, lugah Cina, Inggeris ke apalah gilah. Dan jika dengan lain pada lugahnya sekalipun. Bukan lugahnya sendiri, tak apa macam masalah kita ni lugah kita lugah Melayu, tapi kita takbir dengan bahasa Sial lah lagi, bukan lugah kita. So, dan jangan digantikan dengan zikir yang lain. Akan satu tunggu bawah dulu. Hak ni. Dan menjalani ulama kita muka 401. Dan menjalani setengah ulama kita muka apa ni, dan menjalani ulama kita Syafi'iyah kepada tidak harus bertakbir dengan bahasa ajam. Tak boleh takbir dengan bahasa lain apabila pandai bahasa Arab. Tak habis lagi tak. Kalau pandai bahasa Arab tak boleh dengan bahasa hak lain. Sabda Nabi sallu kama raaitumuni usalli. Bersolatlah kamu seperti mana kamu melihat aku bersolat. Dan pula kerana bahasa Nabi bertakbir ia dengan bahasa Arab. Dan pula sabda Nabi bagi orang yang menjahatkan semaya. Al-musi'u solatah tu iaitulah khalaq bin Rafi'. Hadis tu panjang tu cerita dia tu. Khalaq bin Rafi' tu masuk semaya tak betul. Nabi kata kum salli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Rasulullah hajar selalu tak nak semaya ni. Akhir Nabi hajar. Idza kumta lis salah fakabbir. Tu Nabi hajar tu. Orang yang jahat semaya ni, mana orang semaya tak kena. Nama dia nya seorang sahabat nama Khalaq bin Rafi'.
Dia masuk masjid Nabi dia cakap, dia pun takbir semua sudah. Nabi kata, mari sini. Qum salli fa innaka lam tusalli. Mungkin semaya semula. Mu tak semaya lagi saat ni. Dia pun takbir pula. Sampai 3 kali. Wak. Nabi panggil, mu tak semaya lagi, mu semaya semula. Akhir sekali Nabi hajar kali yang akhir sekali. Iza qumta lis-salah fakabbir. Bila engkau berdiri bagi semaya, maka takbirlah engkau. Mana tak ada tak kena semaya. Itu dalil. Dan kerana bahasa tidak dinakalkan daripadanya bahawa beliau memalingkan pada takbir dengan bahasa Arab sehingga beliau wafat. Nabi kita ni tak pernah takbir lain. Siapakah mati pun takbir Allahu Akbar. Ini hukum tersebut jika ia pandai bahasa Arab. Adapun jika tak ia pandai bahasa Arab, maka lazimkan dia belajar takbir dengan dia. Kena mengaji dulu. Jika waktu tu luah. Dan jika tidak, waktu pun tak ada. Hendak ia bertakbir dengan bahasa seorang itu dua. Nak takbir lagu mana ikut dia. Allah Maha Besar ke Tuhan Maha Besar ke lagi. Seperti demikian juga tasyuk akhir pun samalah. Dan selawat atas Nabi harus kedua dengan lain pada bahasa Arab. Di sini mereka itu bagi orang lemah daripadanya. Tapi Fatihah tak ada Fatihah tu. Fatihah tu syukur dah. Tasyuk boleh ganti, selawat boleh ganti, takbir boleh ganti dengan bahasa lain. Dan tak harus bagi orang yang kuasa atasnya. Adapun khutbah Jumaat, maka mengikut pendapat yang asah pada mazhab Syafi'i ialah disyaratkan dengan bahasa Arab. Khutbah Jumaat ni. Maka jika tidak ada di sana mereka yang pandai dengan bahasa Arab, tak ada siapa dia reti, dan tidak mungkin dibelajarkan dia, nak mengaji pun tak ada orang hajar, maka berkhutbahnya dengan lain pada bahasa Arab. Itulah rukun-rukun tu lah, rukun-rukun dia lah. Maka jika lalu masa mungkin belajar dan padahal tidak belajar mereka, nasihat deraka mereka itu, dan tiada jemaah bagi mereka. Dan pada memberi salam dengan bahasa Arab lagu mana pula? Bahasa Ajam lagu mana? Beri salam dengan bahasa Ajam. Sejahtera tak kamu? Assalamualaikum. Maka mengikut satu pendapatnya, jika kuasa atas bahasa Arab, maka tidak memadai dengan bahasa Ajam. Dah kita pandai bahasa Arab. Kata Imam Nawawi, pendapat yang betulnya sah memberi salam dengan bahasa Ajam jika adalah mukhatab itu faham akan dia. Berti ya kita beri. Satu pendapat lagi si ulama Syafi'i bahawa khutbah dengan bahasa Arab itu disunatkan dia sahaja bahasa Arab. Kata Imam Nawawi kerana bahawa maksud ialah pengajaran dan mauizah yang hasil ia dengan tiap-tiap bahasa. Tak mesti bahasa Arab. Pendek katanya masalah ada khilaf. Pergi kepada materi di atas. Dan wajib atas yang bisu menggerakkan lidahnya dan dua bibirnya. Orang bisu ni kalau ada gerak lidah dengan bibir mulut dia, lidah. Tak dengar suara tak apa. Kalau dengar pun tak nyata tak apa. Dan daging anak lidah yang pada akhir langit. Anak lidah ruk dalam. Dengan takbir atas qadar kuasa. Dan demikian lagi segala bacaan yang wajib. Lagu itulah orang bisu hukum dia. Pasal nak sebut tak boleh tu, nak sebut tak boleh. Disebut dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah jilid 19. Takbir orang bisu dan bacaan dalam semaya. Bermula semaya itu melengkapi ia di atas akwal dan af'al. Setengah daripada akwal itu bagi ia fardu seperti takbiratul ihram dan bacaan Fatihah. Dan setengahnya bagi ia sunat seperti takbir-takbir yang lain. Kedua dia ada. Maka barang siapa yang lemah pada bertutur kerana bisu, nescaya gugur daripada akwal. Gugur padanya oleh akwal tu, dan ini dengan ittifaq para fuqaha. Sebab dia bisu. Tetapi para fuqaha telah berselisih pendapat mereka tentang wajib bergerak lidah dengan takbir dan bacaan. Wajib kena bergerak ke tak kena bergeraklah lidah? Hak kita Syafi'i tadi wajib kena bergerak. Cuba tengok mazhab lain. Maka dari si ulama Maliki, Hanabilah ni, iaitu yang sah dari si ulama Hanafi, tak wajib atas orang bisu itu menggerakkan lidah. Gerak pun tak ada hasil gapo orang bisu dah, pakai betul-betul gitu senyap. Bahkan bertakbir ia dengan hati ya. Kerana menggerak lidah tu bersenda-senda saja. Nampak juga ilat dia tu.
Tua tak boleh kata gerak lidah pengang-penganjing. Nampak juga wajah dia tu. Sena-sena. Tapi hak muzhab kita tak boleh. Dan si ulama kita Syafi'iyah wajib atau orang yang bisu itu menggerakkan lidah dan dua bibir mulutnya dan anak lidah 3 kena bergerak dengan takbir. Kau dah sedapak, kau dah boleh. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', demikianlah hukum baca tashahudnya dan salamnya dan sekali azkar. Supalah. Kata Ibnu Rif'ah, dan jika lemah daripada demikian itu nasihat berniat ya dengan hati. Dah kalau tak boleh bergerak belakang hati lah. Akan tetapi zahir bahawa ini nasi ulama Syafi'i dengan nisbah bagi orang yang bisu yang kedatangi. Orang bisu kedatang ini baru bisu lah. Adapun orang bisu yang daripada asal beranak tu bisu dah, maka tak wajib bersertanya menggerakkan lidah. Siapa yang kata ni? Ada sebahagian kepada ulama Syafi'i. Jadi dua juga tafsir situ. Habis. Dan jika lemah daripadanya hendak diniatkan dia dengan hati. Kalau tak boleh bergerak juga hati. Dan wajib pula ia memperdengarkan dirinya akan takbiratul ihram. Ni syarat lah kan ni? Syarat takbir. Cuma dia sebut tak sekali kita. Demikian lagi segala bacaan yang wajib. Fatihah, tashahud, syarat kita kena dengar. Alhamdulillah. Dan wajib dimuqaranahkan niat dengan takbiratul ihram. Apa muqaranah? Disekali. Itu muqaranah. Niat dengan takbir itu kena sekali. Jangan dulu ke dia. Itulah. Bawah tu kita bahas panjang. Adapun Imam Nawawi maka memilih yang akan memadai dengan muqaranah urfiyah. Situ tu bahas panjang. Muqaranah itu ada urfiyah, ada kamaliyah, ada tauzi'iyah. Dengan sekira-kira dibilaikan pada uruf bahawa ia muhaddikan bagi semaya. Itu muqaranah urfiyah. Itu dikatakan muqaranah urfiyah tu bagi. Maka satu muka 4 ni kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah. Makna muqaranah bersalah ulama pada. Kata setengah ulama iaitu wajib menghadirkan zat semaya. Dan bagai yang wajib menghadirkan dia daripada ta'arruf, ta'yin dan imam, makmum pada jemaah ataupun qasar. Pada orang yang musafir semaya qasar. Batu panjang ni bahas panjang tu. Kita tengok bawah sikit asyadak tu. Adapun jikalau kita kata menghadirkan sekira-kira ijmal, iaitu qasar merijakan semaya ataupun dan ta'aruf dan ta'yin dan imam ataupun qasar, seperti bagian disebut pada kitab Tuhfah dan Madabiri dan Abdul Barri, maka iaitu tidak jauh. Inilah yang muktamad, yang muafakat kebanyakan ulama. Dan muqaranah ini dinamakan muqaranah kamaliyah. Tapi payah ni. Kamaliyah ni. Bila dikatakan tak ada orang nak boleh buat. Dan kata setengah ulama wajib mendahulukan sedikit. Belum takbir. Niat dulu baru takbir. Tak sekali lah. Ada ulama yang mengatakan. Kata setengah ulama memadailah menyertakan pada awal takbir. Mula-mula tu lah. Jadi banyak pendapat dalam tu lah. Banyak lagi situ. InsyaAllah tengok terbaca sedikit lah. Banyak. Kalau kita taklid pun ada banyak juga tu masalah urfiyah tu. Muqaranah urfiyah tu yang kita taklid pun kita sebut pendapat Al-Barlasi. Dan disunatkan muqallid sanalah matih. Dan disunatkan kemudian daripada takbiratul ihram ini membaca doa iftitah. Lepas takbir itu dimulai dengan iftitah dahulu. Kemudian dibaca auzubillahi minasyaitanir rajim. Baca tu. Keempat daripada rukun semaya ini membaca Fatihah. Pada tiap-tiap rakaat
Baca tu pada qiyam, yakni waktu kita berdirilah. Malaikat rakaat orang masbuk, hak ni tak kena baca. Kita pergi takmir rakaat dah. Pakai turut takmir lalu lah. Takmir pikul lah kita tu. Akan satu turun di bawah sikit. Di antara rukun semaya itu baca Fatihah. Di dalam berdiri. Maka mengikut pendapat fuqaha kita Syafi'i, bahkan jumhur ulama lah, bukan kita saja tak, bahawa bacaan yang wajib dalam semaya itu ialah Fatihah. Ulama Nafi kata tak mesti Fatihah, ayat Quran sudah. Apa ini jumhur ni? Maka di antara dalilnya satunya ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membaca pada Quran dan semaya. Hanafi pun ada ayat juga dalil dia, sebab dia tak mesti Fatihah, baca ayat Quran mana ayat sudah. Hadis yang kedua sebagai dalil ni, Nabi kata, hadis riwayat Ubadah, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat mereka yang tidak membaca padanya Fatihah. Hal ni kena kait masalah orang muwafiq ataupun orang yang semaya keseorangan. Adapun kalau makmum masbuk tak ajar tak apa, turut takmir lalu dah. Namun pahal hadis ni Pak, kita ke mana-mana pun dai dengan tak dai pun kena baca Fatihah juga. Dak tu syukur dah. Tu syukur. Hadis yang ketiganya, man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Quran fahiya khidajun. 3 kali kata tu, ghairu tamamin. Sesiapa yang bersolat tanpa membaca Fatihah, maka solat itu tidak sempurna. Tak sah. Tak sah. Lepas tu banyak riwayat lagi hadis bawah tu. Ada hadis lagi 2-3 hadis dah. Habis. Dan bismillahirrahmanirrahim. Mata itu satu ayat daripada nyonya Fatihah. Bismillah tu satu ayat Fatihah. Bagi kita tak baca tak boleh mazhab kita tu. Dan wajib memelihara segala hurufnya, yakni huruf Fatihah, dan segala tasdidnya tasdid Fatihah. Dhamir itu kembali Fatihah tu, bukan kembali bismillah saja. Cuma yang nak ayat kata bismillah ni satu ayat pada Fatihah, dan huruf Fatihah pun kita kena jaga, tasdid pun kena jaga. Tasdid dalam Quran dan tasdid dalam Fatihah tu 14 tepat semua. Huruf Fatihah kalau tak silap 140 huruf. Kita tulis ke tak sini huruf Fatihah tu? Tak ada. Dalam kitab Hidayatus Subyan tidak sebut huruf Fatihah. Kalau kita tidak masuk dengan baca panjang Maliki Yaumiddin, maka hurufnya 140. Kalau kita baca panjang 141. Dah huruf Fatihah. Tu nak jaga sesuatu, kena beringat sesuatu huruf dia. Jangan tinggal lah, jangan tinggal. Kita tengok dalil tentang bismillah ni satu ayat Fatihah sikit, tak semua pun, akan satu. Kata fuqaha kita As-Sadatus Syafi'iyah, bismillah ataupun bahawa basmalah itu satu ayat yang sempurna pada Fatihah dan daripada tiap-tiap surah. Karena hadis riwayat Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fi shalah bismillahirrahmanirrahim wa addaha ayatan minha, bahawa baginda Nabi membaca bismillah di dalam semayanya, beliau membilangkan dia akan bismillah itu satu ayat minha daripada Fatihah. Ni dalil kata kena baca bismillah satu ayat pada Fatihah. Satu hadis lagi, dan hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alhamdulillahi sab'u ayatin ihdahunna bismillahirrahmanirrahim. Bahawa Rasulullah berkata alhamdulillah, Fatihah telah 7 ayat, satu daripadanya bismillah. Ini dia bila kata bismillah ayatum minal Fatihah. Lepas tu banyak lagi tu hadis bawah kita sebut di sana tu. Simple lah dalam mazhab kita ni, bismillah kita kena baca lah. Maka jika menggugur ia daripada Fatihah satu harah, huruf Fatihah tu kita tertinggal satu huruf. Seperti kata iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, dia ada waw tu.
Asal. Bukan suruh bubuh dak. Kita buat satu huruf. Asal. Iyyaka na'budu wa iya. Lepas tu kita waw tak bubuh, kita buat waw. Makna kita menggugurkan satu huruf. Ataupun satu tasdid seperti iyyaka kita baca dengan tak ada sadu. Iyyaka, iyyaka, bukan iya dak. Dengan takfih ya. Ataupun ditukarkan satu huruf dengan yang lain seperti siratal ladin. Siratal ladzi, siratal ladin, ataupun siratal lazi, zai, lazina, ataupun lahnun, lahan tu mana salah cedera, yakni cedera baris yang mengubahkan makna. Berarti an'amtu alaitu, an'amtu, asal an'amta dengan dhammah ta, ataupun kasrah an'amti tu kasrah, tak sah semayanya dan bacaannya. Dia pertama kali tak sah baca Kalau kita tidak mengulangi tak sah semaya. Bukan tak sah semaya terus tu. Pertama mula-mula sekali tidak sah bacaan. Maknanya kalau kita ulangi baca semula sah bacaan dan sah semaya. Kalau kita kekalkan dengan bacaan tersebut rusak sampai semaya. Itu ya. Nah, jika sengaja dan diketahui ia dan mengubahkan makna. Itu batal. Maka jika tiada disengajanya, bukan sengelai dah. Demikian lagi jika tidak diketahui, tak tahu kata ubah makna, ataupun tidak mengubahkan maknanya seperti dibaca Rabbil alamun, Alhamdulillahi Rabbil alamin, tu sakit. Alhamdulillahi Rabbil alamun. Tidak batas maya, tak apa. Tapi tak sengaja, dah sengaja batal. Hanya wajib dia kembali membaca kalimah tersebut. Kena ulangi semula. Dan bagi jangka dia pun kena sambung lagi semula. Terus. Akan satu muka sana belum baca. Satu pak. Pada kata lahan. Dan maka berkata ulama kita Syafi'i, jika ada lahan itu tidak mengubahkan makna. Seperti merafakkan ha, Allah. Alhamdulillahu. Baca gitu. Ubah baris tu adalah jadi imamnya itu makruh sebagai makruh tanzih dan sah semaya. Tak apa makruh. Dan semaya mereka mengikutkan dia. Sah juga tu. Dan jika mengubah makna seperti dhammah ta ataupun kasrah an'amtu, an'amti. Dan seperti juga membaca ya ihdinas siratal mustaqina, nun bukan mim dah. Ganti mustaqim. Maka jika ia mungkin belajar, maka iaitu orang yang mengerjakan perkara haram. Dan lazimkan dia bersegera belajar. Dan jika taksi dan picik waktunya, lazim bersolat dan qada ia, nak qada semula. Dan tidak sah mengikut dengan dia. Nak jadi imam tak boleh. Dia sekat dia lah. Dan jika tidak mungkin belajar kerana lemah pada lidah, maka tak boleh lah. Ataupun tidak teluh masa yang mungkin belajar padanya, masa tak ada, maka solatnya itu sah dan sah juga semaya mereka di sebelah belakang. Ini apabila adalah lahan itu pada Fatihah. Kalau kita ada bahas ni itu. Dan jika lahan pada lain pada Fatihah, surah ke, seperti surah kamu ada pada Fatihah, maka sah solatnya. Tak apa. Jadi salah baris dalam bab surah ni sah semaya. Dan solat mereka di belakang pun sah. Kerana meninggalkan surah itu tidak membatalkan semaya. Ni banyak berlaku ni. Bagaimana Cik Imin ni baca surah baris tak lain berat dah ni. Silap baca ni baca surah. Jawabnya kita turut ke mana? Boleh. Sebab surah ni kalau kita tinggal pun tak ada batas semaya apa. Itu dah. Maka tidak menegah mengikutkan dia. Dibukalah kitab Majmu' jilid yang keempat untuk penjelasan panjang lebar lagi. Dan wajib pula memeliharakan peraturan nyonya Fatihah. Peraturan Fatihah ni kita panggil tertib lah. Maka jika didahulukan satu kalimah atas satunya, wajib dimulakan bacaan. Tertib tu kena jaga tu Fatihah.
Kita nak pergi bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Alih cara tu tak kena. Tak boleh. Tertib kena jaga. Dan wajib pula memeliharakan muwalak tu. Muwalak ni jangan putus sengai lama. Habis satu ayat, sambung satu ayat. Dengan bahawa tu taswir pada kata muwalak tu. Ada dok main mana tu dah. Boleh taswir tu. Atilkal muwalatu musawwarun takdih Arab kata Jawi. Tak. Tu Arab sedikitlah. Tak nak main lagu mana. Arab jadi gapo mu sedak kok mana nak lutut kan nak sepak nak tibuk lagi. Sini kita nak pergi buah lalu ya. Dengan bahawa dihubungkan setengah ayatnya dan kalimahnya dengan setengah. Makna muwalak ni putus. Habis satu ayat, sambung satu ayat. Dengan ketiadaan bercerai, melainkan dengan qada bernafah, bernyawa. Qada tu lah. Tu bawah ke satu sikit. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah. Buriyah tulak lah. Muka surat kita tak tanda tu kerana kita buat rajak ke kitab kita tu dalam Umdatul Ahbab tu jilid yang kedua 507 bawah. Dia kata di situ dan demikian lagi wajib muwalakkan bacaannya antara segala kalimahnya, yakni berturut-turut. Seperti bahawa jangan ada antara segala kalimah perceraian lebih daripada diam bernafah. Tak saya kalau lebih pada bernafah tak boleh ataupun batuk. Dan jika lebih daripada demikian itu sebab lupa ataupun kerana mengingatkan satu ayat daripadanya, tidak mengapa, lagi tidak putus muwalaknya. Dan tidak mengapa jika diulang-ulang membaca satu ayat daripada wajah tulah. Dan jika dengan tidak uzur sekalipun, ataupun ia kembali membacakan dia yang telah dibacanya kan dia. Dia baca dah baca pula, tak apa. Kemudian maka lalunya ditamamkan dia hingga akhir. Ayat Fatihah tu dia baca satu ayat tu baca tulah. Akhir-akhir sambung sampai sudah juga boleh. Dia tak putus muwalak tu. Ihdinas sirat saja tu 15 kali. Habis tu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Suk juga. Adakah putus muwalak? Tak. Tu dimaafkan. Tu makna diulang-ulang. Tidak mengapa. Tetapi memberi mudarat jika syak pada pertengahan Fatihah kan bismillah. Tengah-tengah dia baca Fatihah tu, adakah dibacanya bismillah ataupun belum baca? Maka jika tamamkan serta syak itu, kamu dia ingat ia sudah bacanya dia akan bismillah. Tidak memadai bacaannya. Mana hak tu wajib dimulai baca lain. Mula semula. Kita baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca tak lagi Fatihah. Wajib kena start semula. Ataupun kita sok bismillah tadi. Tu kena start semula. Kerana bacanya yang serta sok itu seolah-olah kalam ajnabi. Sebab tak sah tu. Kena kira semula. Naik pada mata di atas. Dan maka jika diselangi oleh apa diselangi, makna diselangi ni bubuh celah-celah tu lah. Maka jika diselangi oleh zikir antara ayatnya ataupun kalimahnya, jikalau sedikit sekalipun seperti ia mengucap alhamdulillah antara kalimah Fatihah lah, kamar dia pada bersing dan siap putus muwalaknya tak boleh kawin. Kita ada baca Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang bersing tu baik Alhamdulillah. Dia belakang Yarhamukallah. Kita pula Yahdihna Yahdikumullah. Pada gaduh dengan tu putus muwalak. Bila putus muwalak kena start semula. Semaya tak atas lagi. Malaikat jika bergantung zikir dengan maslahat semaya seperti mengucap amin makmum pada pertengahan Fatihah, hak tak imam kerana baca imam. Tu tak apa. Kita pun Fatihah tak imam pun Fatihah supaya main terawih lah. Pakat berebut Fatihah tu. Dan kita tak berebut tak ada, tak imam cepat berdoa. Orang-orang tak imam pun amin, kita pun amin letih kan ihdinas sirah lagi. Boleh dah. Kita tengah duk baca Fatihah tak imam amin, maka amin tu mengikut dia sunat kita muqaranah sekali dengan amin tu imam. Kita nak kata belakang tak boleh. Lalu tu kita beradu baca Fatihah amin sekali dengan imam, itu tidak memutuskan muwalak Fatihah, tak apa sebab maslahat semaya. Apa dah? Ada pun bersin tak tu.
Dia tak suruh. Dan jika tidak mengucap amin imamnya sekalipun, imam tak nak kata, kita kata. Tidak mutus kau. Imam tak kata waladdallin, senyap. Senyap imam. Amin kita kata lek belakang. Padahal Fatihah tak sudah lagi. Adakah putus muallak? Jawab. Maknanya amin tu imam kata ke tak kata ikut dia. Tapi kita tu sunat kita kata. Bila kita sunat kata, hukum muallak tidak putus. Tu. Dan putus muallaknya pula dengan diam yang panjang pada uruh dengan ketiadaan uzur. Beradusnya tak ada uzur gapo. Diam yang panjang dia panggil dah. Beradu lama situ. Panjang pada uruh. Demikian lagi diam yang pendek kosak dengan dia memutus bacaan. Tak boleh tak? Kita beradu sekejap tapi kosak nak beradu Fatihah. Tak boleh lah. Kena start semula, putus muallak. Maka jika panjang diamnya kerana uzur. Seperti jahit dia kata-kata apa dia lama sama pula. Ataupun terlupa Fatihah baca saat ni. Ataupun diingatkan ayat yang ia lupa. Cari ayat lupa baca. Hak tu tiada mengapa. Boleh? Hak tu tak apa tu. Bawah tu kita nak pendapat saya sama lebih ke atas tu. Dah tak ada apa tengok bawah tu. Cuma kita ambil sikit. Balik sana tu. Dia seakai ibarat sebuah atas juga, cuma tambah panjang lagi. Akan satu muka 417 tu kata Syekh Daud Fatani, jika menyelangi mana selangi sama tu. Jika menyelangi antara segala kalimah Fatihah dengan zikir yang lain yang tidak bergantung dengan semaya, seperti mengucap alhamdulillah tak kala bersing dan mengucap subhanallah kerana izin akan orang masuk, ataupun mengingatkan bacaan orang lain daripada ta'imim dengan kosak membaca, putus muallak Fatihah. Dengan kosak membaca tu faham molek situ. Bukan dengan kosak nak beringat dan membuka ta'imim dah. Kalau kita kosak subhanallah untuk kosak membukakan bacaan ta'imim hak lupa, tak apa. Nak beringat ta'imim tak apa tu. Dan jika sedikit sekali pun, maka hendaklah membaca lain. Malaikat jika lupa ataupun jahil, maka tak putus ia dengan dia, tidak putus muallak lah dengan dia, dengan selangi saat ni. Dan jika lanjut sekali dengan apa, kalau tuan tak senyah dengan, tapi nak kata dia itu bukan dengan selangi saat ni lah, dengan selangi saat ni. Kita dah bahas masalah menyelangi tu, menyelangi. Atau apa menyelangi dengan zikir yang takluk dengan semaya, seperti mengucap amin. Hak atas tu kita huraikan dah sana itu. Turun bawah. Ini jika mendengarkan bacaan ta'imim daripada ihdinas sirata. Adapun jika tidak mendengar ia, yang akan ta'imim lah, maka putus ia dengan mengucap amin. Dia kait lagi weh. Amin tu. Sekait kita dengar kita dengar. Tak akan bacaan. Demikianlah yang zuhir kalam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Jadi ibarat kita tuhfah ni, kalau kita nak kata amin ta'imim tu syaratnya kita kena dengar ta'imim baca ihdinas sirat. Duduk situ dia. Ihdinas siratal mustaqim. Situ kita dengar ta'imim baru boleh kita nak kata amin tidak putus Fatihah. Atau kalam Ibnu Hajar ni. Maknanya kalau kita tak dengar, kita kata amin juga putus muallak. Halus dia, halus sangat Ibnu Hajar. Cuba tengok orang lain pula. Syekh Ramli nak kata ke mana pula tak tahu, sini ada sebut tak. Dan demikian lagi tidak putus bacaan, tak ada sebut kat sini weh. Dan demikian lagi tidak putus bacaannya, ia mengingat imam yang lupa apabila diam ia dengan kosak membaca ataupun kosak mengingat. Salah gitu. Dan demikian lagi tidak memutus tu sebagai tafsir wa kadzalika dah tu. Tafsir demikian lagi. Apa demikian lagi? Tidak putuskan bacaannya itu memohonkan rahmat. Tatkala baca emailnya ayat rahmat dibacanya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi kita selih di antara Fatihah itu tidak memutuskan muallak. Ataupun berlindung daripada azab dengan baca imam ayat azab. Diucap Rabbi inni a'udzubika min azabik
ataupun tak putus. Dan tetap kalau baca imam alaihissallahu bi ahkamil hakimin surah Wat-Tin dah. Maka kita baca celah-celah Fatihah tu bala wa ana ala zalika minasyahidin, itu pun tidak memutus juga. Mualak. Kita kira sana. Maka jika lemah daripada membaca Fatihah kerana tidak yang mengajarnya. Kita nak baca Fatihah ni tak ada. Tak ada guru ajar kita lah. Ataupun ketiadaan misah Quran pun tak ada. Ataupun lain. Maka wajib atasnya baca 7 ayat. Sebab tu kita kata tadi, takbir boleh diganti dengan bahasa lain. Tapi kalau Fatihah tak boleh. Dia panggil lupuk i'jaz. Lupuk i'jaz Al-Quran dia panggil. Kena ganti dengan ayat lain. Jikalau bercerai-cerai, ini ayat dah sekali pun. Mana bercerai ni? Jepuk situ satu ayat, sini satu ayat, situ satu ayat. Yang pentingnya jangan kurang pada huruf Fatihah 7 ayat. Dia nak cerita. Huruf Fatihahnya kurang. Ke satu turun di bawah. Telah ittifaq di antara ulama Syafi'i dan ulama Hanabilah bahawa mereka yang lemah daripada membaca Fatihah di dalam semaya, jika kuasa atas mendatangkan beberapa ayat daripada Quran dengan qadar Fatihah pada bilangan huruf dan ayat, maka wajib atasnya mendatangkan dengan demikian. Kenapa lagi? Dah lemah ni. Maka jika ingat ia satu ayat ataupun pun lebih, di fardu atasnya bahawa diulangkan apa yang ia ingat. Boleh itulah dengan qadar ayat-ayat Fatihah. Dia ingat Fatihah, inna sirat apa ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh itulah. Boleh itulah cukup. Bilangan huruf Fatihah 7 ayat. Maka jika lemah daripada mendatang dengan sewaktu daripada Quran dengan satu kali, tak sebut Quran tak boleh. Hadap mendatangkan dengan zikrullah, seperti bahawa berkata ya Allah, Allah, Allah. Banyak mana kata tu? Dengan qadar ayat-ayat Fatihah. Qadar ayat mengikut huruf dia. Allah, Allah, Allah. Itu kena kira belum semaya. Apa banyak mana kali kata. Maka jika lemah daripada zikir juga, wajib atasnya bahawa senyap dia. Senyap itulah. Senyap. Asal kata apa? Dengan qadar masa yang dibacakan Fatihah di dalamnya. Jadi maknanya kita nak ganti dengan bahasa lain tak boleh. Sutrik kalau nak zikir kata Allah, Allah tak boleh. Duduk dia kakung situ. Kalau seminit, kedua lah, lepas tu rokok. Maka jika tidak melakukan demikian batas maya pada dua mazhab ini. Karena bahawasanya tidak harus di sisi mereka membaca Fatihah dengan bahasa lain daripada bahasa Arab. Ia tertentu dengan bahasa Arab. Yang hak lain tak boleh. Maka jika lemah daripadanya mata dah. Maka jika lemah daripada 7 ayat, wajib dibaca 7 bagai daripada zikir ataupun doa ganti Fatihah. Sebut dah tadi. Dan disyaratkan pada 7 ayat ataupun zikir ataupun doa yang tersebut jangan kurang hurufnya pada huruf Fatihah. Pendek katanya huruf tu kena cukup lah, cukup. Tak cukup tak boleh. Dan jangan diterjemahkan Fatihah sana mati. Nak terjemah Fatihah tak boleh. Nak terjemah tak boleh. Tengok ke satu tu bawah. Mengikut pendapat jumhur ulama, muka 421. Kadang-kadang kita tinggal setengah-setengah apa itu. Baca yang penting sikit. Mengikut pendapat jumhur ulama yang terdiri daripada ulama Maliki dan Syafi'i dan Hanabilah, bahawasanya tidak harus membaca dengan lain daripada bahasa, bukan bahasa, lain daripada bahasa. Kita tu kena pergi sikit. Lain daripada bahasa Arab. Sama ada ia pandai membaca dengan bahasa Arab ataupun tidak pandai. Karena firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah mana-mana yang mudah kamu dapat membacanya pada Quran dalam semaya. Allah Ta'ala menyuruh dengan membacakan Quran di dalam semaya. Dan Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Sebab tu kita nak ubah bahasa lain tak boleh. Seperti firman Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran dibaca dengan bahasa Arab. Dan kerana bahawa terjemah Quran itu adalah ia daripada pihak tafsir, bukan ianya Quran.
Karena Quran itu ialah lafaz Arab yang diturunkan atas pengulu kita Nabi Muhammad. Itu Quran. Al-lafzul munazzalu ala nabiyyina. Maka Quran itu adalah sebagai dalil dan bukti atas kenabiannya. Atau Quran sebagai dalil kata ni Nabi senguti dan kerasulannya dan alamat kerasulannya. Dan ialah sebagai mukjizat. Mana mukjizat artinya melemahkan dengan lafaznya dan maknanya. Orang nak orang lafaz Quran tak boleh buat. Makna dia nak tiru pun tak boleh. Dan i'jaz daripada jihad lafaz. Man lafaz tu ada i'jaz, i'jazul ilmi dia panggil. Ada dengan balaghah, ada apa cukup. Maka tidaklah terjemah itu Quran kerana ketiadaan i'jaz. Oleh demikian itu tidak haram orang berjunuk dan itu membacakan terjemahnya. Dan tidak lekat sumpah dengan dia, mereka bersumpah bahawa tidak membaca Quran. Wallahi aku tidak akan baca Quran. Tiba-tiba dia baca terjemah, tak lekat sumpah. Tabah terjemah tu bukan Quran. Terjemah atau bukan dari rajak ke Qawanin dan Mawahibul Jalil dan kitab-kitab lain lagi lah. Dan disunatkan kemudian daripada membaca Fatihah bahawa membaca surah sunat lah. Ataupun suatu daripada Quran pada tiap-tiap rakaat daripada semaya yang 2 rakaat dan pada 2 rakaat yang dahulunya juga pada semaya yang 3 rakaat ataupun yang 4 rakaat. Pendek katanya sunat baca surah lah. Kemudian kita beradu setakat itu dulu. Kelimanya rokok. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa qulubana wa ja'al a'mana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.